pertama sekali kena masalah penderhakaan. Pertama yang kena faham bahawa apa maksud derhaka itu. Derhaka itu antara yang berlaku sekarang ni engkau perintah, ataupun tidak menidakkan titah tuanku, ataupun membuat sesuatu yang agak boleh menyebabkan tuanku itu menjadi masalah. Jadi kita kena tengok derhaka itu bermacam-macam. Jadi dalam keadaan kerajaan Melayu beraja sekarang, ya, walaupun kita tak pernah menggunakan perkataan kerajaan Melayu beraja, tapi Malaysia ini masih mengamalkan kerajaan Melayu beraja, tapi dalam istilah raja berperlembagaan. Jadi apapun yang dilakukan ialah selaras dengan perlembagaan. Raja kena menjalankan tugas dia. Seperti mana saya kata, raja ni ada 3, iaitu mutlak, tidak mutlak dan bicara. Mutlak itu hak-hak dia, kebesaran dan kedaulatan, keistimewaan dia, hak yang dia patut jaga, agamanya, bahasanya, ada istiadatnya dan juga kepentingan Melayu. Tidak mutlak ialah sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan itu tidak mutlak. Jadi banyak orang dia tak berapa faham apa maksudnya raja bertindak atas nasihat. Nasihat ni bukan bererti zaman British dulu, zaman Residen menjadi penasihat kerajaan Melayu ni. Sama ada Residen penasihat Selangor, Residen penasihat Sultan Perak dan sebagainya. Maksud yang jelasnya saudara Syukur ialah nasihat itu mengambil keputusan. Maknanya di depan tuanku tu dia ada 2 je, A dan B, dia tak ada C. Sama ada setuju atau tidak, itu saja. Dia tak ada. Jadi banyak orang kata, oh kalau nasihat mesti patuh dengan kabinet, dengan kerajaan. Silap itu, tak betul. Iaitu tuanku boleh diberikan nasihat, tetapi keputusan di tangan dia. Jadi nasihat dan keputusan benda yang berbeza. Mana you kena beri nasihat. British dia beri nasihat kepada raja-raja Melayu apa nak buat, tapi keputusan kepada raja-raja Melayu. Bila raja-raja Melayu diberikan oleh Michael nasihat untuk tubuhkan Melayu Union, dia ada yang menentang, ada yang tidak bersetuju. Jadi kemudian ada, tetapi apabila abang tua, ini British pandai dalam majlis raja-raja, abang tuanya Sultan Saudara Syukur lah. Sampai sekarang pun dia abang tua lah. Jadi kalau dia ikut, yang lain ikut lah. Masa tu mungkin kerana Sultan Johor ni kaya sikit, berada sikit. Jadi raja-raja negeri lain ikut lah atas kehendak dia. Tetapi kenapa Sultan Johor yang kaya raya itu dan berkuasa mempengaruhi raja-raja Melayu, akhirnya ada tindakan pembesar Melayu, kalau kamu sokong Melayu ni saya akan turunkan kamu. Ini filosofi yang kita kena faham saudara Syukur. Insiden yang nampak hanya satu catatan sejarah. Waktu Sultan Johor menandatangani Melayu Union, Dato' On Jaafar dan berapa lagi pembesar Johor telah mengutus surat kepada Sultan Johor. Masa itu jika menandatangani Melayu Union, dia akan turunkan. Makna filosofi dia, raja mesti bertindak di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan dia. Ini yang banyak orang tak faham saudara Syukur. Jadi maknanya apabila kita balik ke zaman sekarang, ke bawah dulu Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ni, dia raya perlembagaan. Kata perlembagaan bertindak atas nasihat, tapi dia kena buat keputusan dia selaras dengan kepentingan rakyat, khasnya orang Melayu. Jadi kalaulah salah satu nasihat itu boleh merugikan Melayu, boleh merugikan rakyat, boleh merosakkan negara, Baginda tidak perlu mendengar nasihat itu. Walaupun ada pasal dalam perlembagaan itu yang mengikat dia, kerana nasihat dan membuat keputusan 2 perkara yang berbeza. Dari itu, kuasa Raja Melayu ni, dia itu menitahkan. Sebab itu Raja Melayu ni
dipanggil raja pemerintah. Kalau dia tak boleh pemerintah, tak payah jadi raja lah, jadi patung lah. Kita ramai-ramai sembah lah, dolat tuanku, dolat tuanku. Itulah. Tidak. Pertama sekali negara ini mesti bergerak dengan adanya kerajaan. Jadi kerajaan mesti wujud. Jadi kita tidak boleh mengosongkan keadaan. Itu sebab di negara asing seperti Amerika, dia ada jawatan sebagai naib presiden. Kalau presiden mati kena tembak, naib presiden dalam masa tempoh yang terdekat mengangkat sumpah menjadi presiden seperti berlaku dengan Johnson. Dia angkat sumpah dalam terbang dia. Terbang dia, betul. Jadi begitu juga apabila Dr. Mahathir letak jawatan untuk sementara dibagikan Dr. Mahathir interim, tapi interim tak boleh lama. Untuk satu masa untuk mendengar koman. Jadi soalnya sekarang penubuhan kerajaan. Ke bawah tu tuanku telah pun disembahkan surat akuan bersumpah yang dilihat melebihi daripada majoriti yang perlu. Masa tu 220, mestilah tuan-tuannya 112. Ini dia ada 215. Jadi tuanku lantik. Jadi dalam melantiklah selagi kamu tu, Mahidin gitu atau saya panggil Penjuan ya. Penjuan ni perempuan lelaki gatal tu. Dia kacau. Playboy. Dia bukan Casanova tau. Casanova ni dia dapat perempuan dia tinggal. Dia bukan playboy, berkaki berpoya-poya. Itu banyak kena faham. Cukup. Tiga ni. Jadi John Juan ni dilantiklah jadi Perdana Menteri. Jadi masa berlalu kerana menghadapi COVID dan kemudian itu untuk nak menghadapi tekanan daripada parti pembangkang untuk melaksanakan plan induk menghapus mengurangkan COVID, mendamaikan rakyat dari serangan COVID ni, isytihar darurat. Jadi darurat tu digunakan baik tujuannya. Kemudian dalam darurat tu ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Jadi apa yang berlaku ialah apabila parlimen diisytiharkan darurat, dia tidak menghalang parlimen untuk bersidang. Berbeza dengan peristiwa 13 Mei. Masa peristiwa 13 Mei diisytiharkan, tidak ada aktiviti parti politik dan ayat yang penting dalam darurat 13 Mei, parlimen digantung. Ini COVID ini darurat bencana tapi melibatkan seluruh negara. Kita dah banyak kali dah menghadapi darurat bencana ni. Darurat babi dekat Port-Dickson, darurat cuaca, asap dan sebagainya, itu biasa, normal, tak ada jadi masalah. Jadi tuanku kata kau buatlah parlimen bersidang. Pertama sekali bincangkanlah akta-akta yang kau buat ini untuk diluluskan oleh parlimen. Tujuannya pada tuanku kepentingan rakyat, supaya parlimen ini dijadikan akta dan digambarkan sebagai kepentingan rakyat, bukan kepentingan Perdana Menteri ataupun keputusan undang-undang itu oleh tuanku. Jadi kita tidak mahu melihat negara kita ni sebagai negara yang tidak demokrasi, tidak diktator, menjadi sebuah negara diktator. Jadi zaman darurat selama 6 bulan itu, kita melihat kita ada raja, tapi sistem pemerintahan itu diktator kerana peraturan-peraturan itu tidak dibawa di dalam parlimen bagi disokong oleh suara rakyat melalui ahli parlimen. Ini yang menjadi masalah. Dia masalahnya, saudara Syukur, nak buat prorok ni, kalau parlimen itu menghadapi masalah krisis. Parlimen tidak menghadapi krisis. Yang krisis kerajaan, parti yang memerintah tidak mahu menerima titah tuanku. Jadi kita tak boleh prorok tanpa sebab-sebab yang khusus.
Dia masalahnya tidak ada krisis perlembagaan. Yang ada sekarang syukur ingkar. Tidak menjunjung titah. Jadi menjunjung titah ini tidak boleh menyebabkan parlimen itu terkorban. Parlimen itu menjadi mangsa kepada ketamakan ke haloba ke kerana nak mengekalkan kuasa oleh Don Juan ni. Jadi baginda memanglah tak boleh buat perok. Jadi amatkan kuasa itu sudah nampak dilihat oleh rakyat. Jadi tuanku serahkan balik kepada rakyat. Bentuk penyerahan tuanku kepada rakyat ialah kau Don Juan buatlah parlimen undi percaya. Jadi kalau kau nak berkuasa, nak tunjuk kau punya kekuatan, buat. Sebelum aku buka sidang parlimen penggal ketiga, parlimen ke-14 penggal ketiga, kau tolong buat undi percaya yang kau bawa sendiri. Jadi sekarang dia sudah terikat dengan satu perintah bertulis daripada Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dalam masa bulan depan sebulan. Kenapa diberi tempoh sebulan? Kerana ini satu agenda. Satu agenda parlimen mesti menghantar notis kurang-kurangnya 28 hari. Jadi si Don Juan tak boleh nak nafikan. Oh, tak boleh lagi dah. Jadi yang patut kita tunggu sekarang ni, bilakah sebagai ketua parlimen Don Juan menghantar notis kepada parlimen untuk adakan sidang yang dia nak bawa undi percaya tu. Jadi itu. Okey. Kan sekarang yang kalau tidak dibuat untuk dibawa ke parlimen, tindakan Don Juan itu adalah tidak berperlembagaan. Tidak berperlembagaan jadi salah. Macam juga Don Juan itu nama dipakai selalu ialah Casanova. Tapi tiba-tiba dalam IC Don Juan. Jadi lepaslah orang yang menggantung ke yang kena tangkap. Yalah, jadi sekarang ni undang-undang tu valid lagi 6 bulan, ya. Dia boleh jalan lagi 6 bulan ni sampai bulan Februari tahun depan, ya. Yang sekarang ni sama ada ini dijawab oleh orang pakar undang-undang. Saya bukan orang, tetapi di dalam pengetahuan saya bahawa dia tidak boleh melakukan lagi apa-apa perkara yang melebihi akta yang dibuat dalam ordinan itu. Jadi ordinan itu sekarang tetap ordinan. Dia tak boleh jadi akta. Maknanya ordinan itu dibuat waktu darurat dengan persetujuan raja. Tetapi akta dibentangkan dalam parlimen. Jadi apa yang berlaku sekarang ni memanglah tindakan itu tidak berperlembagaan. Jadi inilah yang menjadi masalah kepada Don Juan. Yang cuba menipu rakyat dan sebagainya. Jadi yang ini dia tak boleh hadapi sekarang. Dalam perlembagaan persekutuan, dalam ordinan darurat, dia dah belanja berlian-bilian. Jadi sekarang berlian-bilian yang dia belanja tu, ordinan yang meluluskan berlian-bilian itu tidak disahkan oleh parlimen dan dia akan menghadapi masalah ini. Jadi sekarang itu sebab dia hendak mempertahankan kuasa supaya kalau dia menang, akta itu barulah nak dibawa dalam parlimen. Tapi saya rasa dia tak akan menang dalam undi percaya pada dia kerana jelas keadaan sekarang ni 103 lawan 1017 paling penting atau 117 117 lawan 103. Jadi itu ada.